الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم اهدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sekalian orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah yang sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Subhanallahul aliyyul azim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama dan selama yang bersama-sama kita terus istiqamah memanjatkan setinggi-tinggi syukur, menzahirkan sebesar-besar syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayah serta rahmat dan inayahnya. Sekali Allah Ta'ala memilih kita, menghimpunkan kita dalam rumahnya yang mulia dan majlis yang mulia. Alhamdulillah, baru saja selesai kita mendirikan salat fardu maghrib bil jamaah, khususnya dengan nikmat masa yang ada, yang Allah Ta'ala beri pada kita dengan nikmat masa lapar. Kerana kalau tak ada nikmat masa lapar, saya kita akan duduk dalam kesibukan. Lapar dalam arti kata, kita ni Allah Ta'ala beri masa untuk kita ni buat kerja agama, buat kerja taat, buat kerja ibadah. Dia bukan semua orang dapat masa lapar ni. Dalam arti kata, dalam masa lapar peluang kesempatan Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita ni buat sebanyak-banyak bekal yang mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita lepas pada mati. Dan ilmu juga dikatakan sebagai bekal kita. Kerana hidup tak ada ni, kita perlukan ilmu. Tanpa ilmu kita akan duduk dalam kegelapan. Tanpa ilmu kita akan duduk dalam kejahilan. Kata pentingnya bagi kita kena sentiasa duduk atas usaha. Usaha apa dia? Usaha menuntut ilmu. Itulah usaha untuk ilmu ni dipanggil ilmul kasbi, ilmu yang didapati dengan jalan usaha, ilmu yang didapati dengan jalan cari. Tanpa usaha, tanpa cari, nescaya kita tidak akan dapat ilmu. Kalau Allah Ta'ala nak beri, tak mustahil. Itu panggil ilmu laduni. Tak mustahil kalau Tuhan nak beri. Kalau kita selagi mana Allah Ta'ala tak beri ilmu laduni, kena duduk atas usaha ni lah. Ilmu kasbi, ilmu kita kena cari dengan jalan usaha. Itu dia. InsyaAllah malam ini kita sambung kembali pengajian kitab Ta'limul Awlad. Selagi bicara saya tentang muqaddimah kitab. Itu kita ada, siapa nak boleh ambil lah, tak payah bayar. Ambil pergi tengok.
Ada pen tulis. Biar ada daripada hemoh ke apa dia? Hemoh nampak rupa kita nak ngaji. Kerana kita ni dalam menuntut ilmu ni di mana disebut di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an fala takun rabi' fatahlik. Hendaklah mu jadi orang alim. Kalau jadi orang alim, kena jadi orang belajar. Kalau mu tak boleh jadi orang belajar, mu jadi orang mendengar. Mu jangan jadi orang yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatahlik. Kalau mu jadi keempat, maka mu akan binasa. Nabi binasa tu siapa dia? Orang alim pun tidak, orang belajar pun tidak, orang mendengar pun tidak juga. Tak berlaku. Maka tak berlaku kat dia akan duduk dalam kejahilan. Tu panggil asbab bagi kebinasaan. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi barakati bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka berkatalah pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Kau surat kedua. Tu bila ada tanda apa ni? Tanda mana? Surat pertama. Yang kedua lah tu. Mana tanda tu? Cuba baca sikit. Maka di sini ialah satu ingatan yang besar, situ dah. Perenggan kelima dah. Perenggan yang kelima. Maka di sini setelah kita ni Tuhan punya kitab terang kepada kita asal-usul. Kita ni asal daripada tanah, asal daripada air mani. Nusuh kita ni khabar apa dia? Khabar bahawasanya Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada sesuatu yang hina, sesuatu yang tak ada rega, sesuatu yang tak ada nilai. Maka di sini adalah satu ingatan yang besar bagi kita, iaitu tidak layak sekali-kali kita berasa sombong. Kalau kita benarnya tak layak nak jadi orang sombong. Apa yang tak layak? Kerana bila kita tengok asal kejadian kita ni sebenarnya tak pandai ni jadi sombong. Kerana asal kejadian kita Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Tu ada ni. Maka dari perkongsian keduanya tu ada dengan Siti Hawa, maka biarlah keturunan manusia. Terhasil pula daripada percampuran benih air mani ni panggil. Antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Tu proses dia panggil. Jadi kalau kita tengok pada asal usul kat tanah ni air mani, tu yang kita ni. Pas layak kau berasa sombong, tak layak sikit apa. Walaupun kita ni ada pakak, ada kuasa, ada kedudukan, ada gelaran, ada nama, ada harta. Siapa pun kita hidup atas muka Allah Ta'ala ni sebenarnya tak layak nak memakai sifat sombong. Kerana sifat ni bukan sifat kita. Setara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak memegang dengan kedudukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala nabi, bagi segala rasul. Dia penghulu bagi seluruh anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ni tok ngulu bagi seluruh anak Adam. Tak ada orang paling besar sekali. Itu pakak tu memang kita. Pakak paling besar sekali. Nisbah kepada pakak keturunan tu ada, anak cucu tu ada. Dengan tu ada sendiri, Nabi sendiri Allah merupakan penghulu. Dinisbah daripada kedudukan manusia terbaik, manusia terpilih. Tu maksudnya. Wala fakhrun wa kibrun, Nabi kata. Dan aku ni tidak bangga, dan aku ni tidak sombong. Tengok. Kita ada pakak sikit agak dah. Ada jawatan sikit, metode dah nampak. Dia mau kenal kau siapa?
Kawai tok ngulu lah kapur ni. Oh, baru jadi tok ngulu baru agak dah. Dah. Baru pergi jawatan kecil baru tak jadi menteri lagi tu. Oh jadi menteri, timbalan menteri. Tahu lah ke mana. Dah. Kalau pergi jawatan hebat-hebat tahu lah ke mana. Pergi jawatan kecil pun berasa hebat dah kita. Jadi tu kita ingin ingat jawatan-jawatan itu merupakan amanah. Amanah tanggungjawab. Bukan dengan jawatan itu untuk kita ni berasa megah. Berasa hebat dengan kedudukan dengan jawatan. Tak kira lah kita siapa. Hatta kita terimeh sekalipun. Jangan nak berasa agah. Jangan nak berasa sombong. Kalau kita tengok orang sombong benar kita mengaji. Kalau dia mengaji tak beramal. Dia dua tu. Orang jadi sombong tu kira apa dia? Kita mengaji sebab yang kedua orang mengaji sombong pun belana. Kira apa dia? Walaupun dia mengaji dia tahu tapi dia tak beramal. Tidak layak sekali-kali kita berasa sombong dan megah dengan sebab kita ini dijadikan daripada suatu yang hina itu. Dan lagi pula akhir kita jadi bangkai baja tanah. Tu ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu, Allah Ta'ala kata, kamu dicipta daripada mana? Daripada tanah. Minha khalaqnakum. Daripada tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah pula kamu akan dibangkitkan kembali. Diciptakan kembali daripada tanah. Mana hari akhirat kita akan bangkit semula daripada mahsyar tu. Daripada mana? Keluar daripada tanah pula. Antara bila mati balik mana? Balik pada asal. Asal mana kita? Asal pada tanah. Balik tanah. Dan waktu kita hidup dunia pun sehari-hari kita menangguh akan tahik dalam perut. Dah gapo dia bawa dalam perut kita. Dah rumah. Hebat gapo dia kita. Zahir nampak comelnya kalau belah kat dalam kalau kita ni Allah Ta'ala muliakan dengan kecantikan zahiriyah dia panggil. Maknanya zahiriyah dengan comel tu yang tutup daging dengan kulit. Kulit pula dengan macam-macam kalah. Kulit pula dengan macam-macam warna. Tu tak ada kulit, nampak daging saja. Comel kata tu. Tu tak ada daging, nampak kawak saja. Comel. Tengok kulit orang tu bakar, comel. Kita ni comel, kira apa dia? Allah Ta'ala susu. Kok tak comel tu dengar comel. Kan tu bagai dalam kalau tubik luar bau. Najis tu bau, tapi kalau dalam bau tak? Tak bau. Tapi bila tubik saja bau tak? Bau. Kenapa? Itulah sebenarnya kehinaan. Allah Ta'ala suruh kita ni berasa kita ni hina. Yang nak berasa kita ni mulia. Kan itulah hina-hina tu sifat hamba dia panggil. Hina-hina tu sifat hamba. Nak bawa semua sifat hamba. Apa dia sifat hamba? Sifat hina. Al-faqir wal-haqir. Kena berasa sama lagu tu. Aku ni tak pakai. Apa tak pakai? Sentiasa berajak ke Tuhan. Sentiasa berajak kepada pertolongan Tuhan. Bantuan daripada Tuhan. Rahmat daripada Tuhan. Ihsan daripada Tuhan. Kalau Allah Ta'ala tak cara ke aku tak boleh hidup ke atas dunia ni. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, nak buat kerja tak boleh berlaku. Tiga benda kita boleh ni tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala dengan sifat dia Ar-Rahman, beri semata. Wal hakir, dia kena sentiasa kita berasa kita ni hina. Tu dia. Kan tu sifat hamba tu. Walaupun kita ni ada kedudukan, ada pakat, ada kuasa, ada kekayaan, ada harta benda, kena berasa hamba je. Kena berasa hamba. Katalah hamba terbaik. Siapa dia? Hamba terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tu Allah Ta'ala panggil Nabi, panggil hamba. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Saya tak panggil Nabi dengan nama dia.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Kitab kepada siapa? Ala 'abdihi, atas hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nak belajar jadi hamba, ni dia belajar dengan Firaun, ni dia belajar dengan Namrud. Tadi dia belajar tu dengan orang dergaka ni. Kerana orang dergaka ni tak bawa rupa hamba, dia bawa rupa, dia bawa watak orang sombong, orang angkuh. Nak belajar watak hamba, kena belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya jadi hamba, menteri jadi hamba, sultan jadi hamba, raja jadi hamba, tak kira lah orang biasa jadi hamba. Kenapa? Kerana kita pegang sebaik-baik pekerjaan kita. Apa dia? Pekerjaan sebagai seorang hamba Allah. Kalau kita tahu kita ni siapa, selamat. Siapa demo? Hamba Allah. Tanyalah siapa? Tanya kaya, mu siapa? Aku hamba Allah. Tanya raja, mu siapa? Aku hamba Allah. Kalau kita tanya orang ada kuasa sebesar mana apa kuasa, mu ni siapa? Aku ni hamba Allah. Selamat. Ni tak kuasa hamba Allah Ta'ala, ada kuasa tuan. Susah lalu. Kita ada kuasa, kita tuan. Sedangkan kita ni menupeh. Kita duduk atas tanah orang. Contoh. Tanah kita, bukan. Tanah siapa? Tanah orang. Boleh ke kita nak kuasa sombong atas tanah orang? Tak boleh. Muka bukan tanah kita. Tak apa kita duduk nopel atas muka bumi tu. Muka bumi Allah Ta'ala. Layak ke kuasa sombong? Tak layak. Kalau nak sombong, buat muka bumi sendiri boleh? Boleh. Muak muka bumi sendiri, muak langit sendiri, muak udara sendiri, muak sendiri belakang. Boleh? Tak boleh nak buat. Maka itulah kita kena bawa rupa hamba, watak dengan watak hamba. Barulah setiasa kita akan berasa tawaduk. Apa tawaduk? Rendah diri. Ubat bagi penyakit sombong, kita kena setiasa berasa hina. Kita kena setiasa berasa lemah. Tu panggil ubat kan? Ubat bagi penyakit sombong. Karena manusia ni dia boleh jadi sombong dengan macam-macam kelebihan ada. Orang comel dia sombong dengan comel dia. Orang kaya dia sombong dengan kaya dia. Orang ada keturunan hak mulia dia sombong keturunan mulia dia. Orang ada pakak sombong dengan pakak dia. Orang ada kuasa dia sombong kuasa dia. Jadi sombong tu dengan kelebihan ada. Kalau kelebihan ada, jangan kita rasa hak kita. Aku dah, hak tu hebui. Kita hanya diberi hak memakai, bukan hak memilih. Kalau kita ingat hak memakai, selamat. Hak memakai, mana hak memakai? Tu hebui kita ni pakai saja. Nikmat hak mana hak kita ada, hak tu hebui pakai. Harta hak tu hebui pakai. Omong hak tu hebui pakai. Anak bini hak tu hebui pakai. Hak tu hari pakai je. Pakai kuasa hak tu hari pakai. Kalau kata hak tu hari pakai, kalau Allah Ta'ala nak ambil, bila masa. Sihat hak kita, hak milik. Dah, hak tu hari pakai sihat. Kalau bila siapa masa Allah Ta'ala cabut nikmat sihat, sakit gitu je. Muda, hak memakai, nikmat muda ni. Dia siapa masa jumpa dengan tu, ada. Lah ni tua lah ni. Rambut bobel, kulit keduk, gigi cabut, telinga pekok. Macam-macam yang mari. Dah. Bagaimana hebat. Kata jangan kita sekali-kali berasa hebat. Nak tahu sifat sombong ni tuan-tuan. Ni dak memakan sifat sombong ni. Baru dia memakan sifat sombong. Kalau ada sombong tu satu kata banyak sikit, satu kata besar kecil, mesti boleh masuk syurga, mesti neraka Nabi kata. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tak boleh masuk syurga orang ada di hati dia walaupun sebesar zarah. Nabi kata, ya walau sebesar bukit, walau sebesar gunung, dak, walau sebesar zarah, walau kecil sikit je. Penyakit sombong tu sikit, bukan kata banyak sikit je. Nabi kata tak ada syurga.
Syurga bukan tempat orang sombong. Syurga tempat bagi orang tawakal. Mana sombong? Nak sombong, nak agah. Tak sedar sombong lah. Dia mahu terserah juga. Duduk situ. Bila kita tak ada pada diri kita rasa sombong, keluar dia. Keluar ke apa? Keluar boleh masuk syurga Allah. Yang nak buat nak perangai kawai gini duk. Perangai kawai berbaiki lah. Tiap penyakit ada ubat ke. Kullu da'in dawa. Tiap penyakit ada ubat. Nanti penyakit zahir, penyakit batin pada ubat. Kita ambil janji dah ke. Tiap penyakit ada ubat. Mana tak ada ubat? Kita tengok orang duk makan sifat tak comel ni dengan dia kata lagu mana? Perangai kawai gini dah. Wahai nak baiki. Wahai nak baiki. Mu tak si baiki. Mu tak si buat perubahan. Buat perubahan. Nak perubahan. Hari-hari kita sentiasa hijrah. Hijrah ke arah yang lebih baik. Biar hari ni lebih baik pada hari kemarin. Esok lebih baik pada hari ni. Hanya panggil. Sipih hidup je lagu tu. Hari ni baik pada hari kemarin. Esok lebih baik pada hari ni. Maka celaka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang hak lebih teruk ia daripada hari ni. Hari ni lebih teruk daripada hari kemarin. Esok lebih teruk pada hari ni. Sayyidina Umar kata orang lagu ni orang celaka. Babu celaka. Tak siwak peruhan. Tak siwak penghijrahan ke arah yang lebih baik. Tak ada dia diri dia usaha nak tazkiyah. Kau tazkiyah nak cuci diri. Nak cuci hati. Nak bersih diri, nak bersih hati. Kan tu proses tazkiyah ni tu kena buat sama-sama. Siapa mati weh. Bukan hari ni siapa mati. Allah Taala kata qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berjayalah orang yang nyuci ke hati dia. Dan telakalah bagi orang yang mengotorinya. Dah usaha ni kena buat sama-sama. Buat sama-sama. Jaga lagu mana Allah Ta'ala nak tolong kita, nak cuci hati ni ibadah. Semaya mudah-mudahan akses dia, cuci hati kita, bersih diri kita. Bau ni gerbel bau ni. Tak. Dia nampak gerbel saja, sembelih lembu saja. Dia nampak makan daging gerbel saja. Gapo dia hikmahnya di sebalik suatu pengorbanan. Gapo dia kesal di sebalik suatu penyembelihan. Melih gapo, melih lembu. Lembu ni binatang. Binatang hak duk luar. Dan kita kena ingat dalam diri kita tu ada satu dipanggil sifat. Yang dipanggil sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Maksudnya ada sifat, sifat rububiyah, sifat syaitaniyah, sifat bahimiyah, sifat sabu'iyah. Sifat rububiyah, sifat hak bagi Tuhan ya. Bagi kita tak layak, tapi manusia nak memakai sifat sombong, angkuh. Sifat syaitaniyah, tahu berlaku sifat syaitan lagu mana? Perangai syaitan lagu mana? Sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Tengok sifat binatang ada tak pada diri kita? Antara kita, kalau kita tengok orang hak jenis tak cerdik belah mana, kita kata tak cerdik pelembu, bodoh pelembu, sedap tu kecek. Kata bodoh pelembu, bodoh bodoh lain, bodoh pokorenyu. Dah, kita sedap kecek dekat dia. Bodoh. Oh, apa bodoh? Bodoh pelembu. Malah pelembu. Makan banyak pelembu. Oh, sedap. Lembu kata apa? Kata kaku pula. Dah. Sikit-sikit kaku, sikit-sikit aku. Apa kata lembu? Bodoh pelembu. Makan banyak pelembu, malah pelembu. Tak apa lembu kalau bodoh pun. Mu tak ada akal sungguh lembu ni. Tak apa lembu makan banyak pun. Mu tak ada hukum atas lembu makan banyak mana pun. Tak apa lembu malah pun. Mu dia lembu tak seraka. Tapi manusia kalau bodoh, manusia ni kalau malah, manusia kalau makan banyak, dia lagu mana? Itulah bila sembelih lembu, sebenarnya hakikat kita nak sembelih apa dia? Sifat binatang yang ada dari diri kita nak sembelih, melih hak malah.
Nak pergi masjid malah, mai jemaah malah, mengaji malah belaka. Nak berzikir malah, nak selawat malah, baca Quran malah. Sifat siapa tu? Nak semelih dah sifat tu nya. Kita kata malah, kalau lembu nak semelih dah sifat tu. Lembu malah tak apa, tak masuk neraka tu ya. Kita kalau malah wa amal mana nasib kita pada mati. Lagu mana? Kalau malah wa amal. Nak bangun semaya subuh pun malah, nak semaya masjid pun malah belaka. Awak kerja agama malah, kerja akhirat malah, kerja taat malah. Tapi kalau kerja dunia, gaji. Kerja belaga angin nafsu, gaji. Pas ganu kita tengok cerita mak kila main-main. Jauh selak pergi Blai-blai tengok cerita mak kila berarti kedai buah. Dak. Jauh pergi gaul dia bagai belaga. Majid orang mengajar tak pergi depan tangga rumah dia ya barah. Tak pergi. Orang duk mengajar anak malai, tak ada. Ini hak tua-tua lagi. Mana muda-muda ada muda-muda. Mujuk mari hak tua, kalau hak tua tak hari juga satu lah. Hak tua tak hari juga. Hak muda sama telah dah tak hari. Hak tua tak hari juga. Ada apa satu? Setiap ibadah, pada ibadah kita buat, kalau benar-benar kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, menghayati ibadah yang kita buat, nescaya kita akan dapat kesan dia. Tapi kita sembelih lembu, nak sembelih sifat lembu pada diri kita, malah jadi gaji, bodoh jadi aling, pakai banyak, pakai sikit. Dengan kesan yang baik akan keluar daripada suatu ibadah yang baik. Kalau kita buat kerja jahat tu baik baik, ada curi tu baik perangai baik ada. Kau curi kau perangai comel, kau curi kau kuat semaya. Mana ada lagu tu? Ada. Kau curi kau kuat tolong orang miskin ada. Mana ada. Kau jahat lagi ada. Kerja apa dia? Kerja jahat, dia kesan dia jahat juga. Tapi kalau kerja baik, kesan dia baik, hakikat sebenar kerja kebaikan kita buat, ia akan beri kebaikan pada kita. Setengah daripada cara Allah dan tarbiyah kita jadi hamba dia dengan ibadah semaya, tarbiyah jadi hamba, puasa, tarbiyah jadi hamba, Mekah buat kerja haji, tarbiyah jadi hamba, keluar zakat, tarbiyah jadi hamba, gerban, tarbiyah jadi hamba, zikir, semua daripada ibadah ya Allah Ta'ala berkata tak kira wajib baik, hak sunat baik. Kata jangan malah ni, jangan malah. Kalau malah tahu mana pun kita kena lawan lah. Malahnya kena lawan. Tu panggil berjuang. Dunia ni tu satu perjuangan. Hidup di dunia merupakan satu perjuangan. Kita nak kerja atas dunia ni lah. Tebing lah, malah tahu mana pun sabar lah. Malah sabar tua kita nak mati dah esok lusa. Selagi mana ada masa, lagi mana ada waktu, selagi mana ada peluang, selagi mana kesempatan buat lah. Malah tahu mana pun tebing lah. Sabar lah. Kenapa? Kerana kita duduk atas dunia tu dengan sifat dia lah, betul lah sifat dia nya. Maka di hari akhirat tu sifat akhirat duduk dalam syurga Allah Ta'ala ada kerja lah, ada berjuang, ada sabar, ada tebing, ada amal, ada kebaikan. Tak ada, tempat rehat ada syurga ni. Tempat rehat, tempat duduk sahaja. Syurga tempat nak menikmati nikmat dia panggil. Tak ada semaya dah, tak ada puasa dah, tak ada gerban dah, tak ada kerja haji dah, tak ada belaka dah. Bagaimana belum siapa tepat tu lagi tu kita kena buat. Lagi itulah kita kena buat kerja tu kan. Tu. Dan bersih zahir kita sekalipun, baju bersih,
tubuh badan bersih, dalam perut ada tahi, ada najis. Anta tak ada kesempurnaan lah pada kita ni makhluk. Di sebalik kelebihan ada kekurangan. Di sebalik kecantikan ada kehuduhan. Dah. Tino comel tahu mana kita tengok ke tino, oh comel. Tak beratas sampai ke bawah. Ngai kulit comel, rambut comel, ngai body comel, suara sedap. Tapi dalam perut dia ada berapa dia? Dia najis juga, ketuk busuk juga. Tu yang manusia dengan ada pada dia Allah Ta'ala beri kelebihan, dari sebalik kelebihan ada kurangnya. Kan kita nak cari kesempurnaan tu pada diri kita makhluk, kita carilah. Oh, sempurna. Hai. Mana ada sempurna kok? Sempurna. Oh, tak ada sempurna. Tak ada siapa pun manusia boleh mengaku aku ni seorang yang sempurna. Tak ada. Hak sempurna ni bukan hak kita, bukan milik kita, bukan sifat kita. Sempurna ni sifat Allah, milik Allah. Hak Tuhan yang sempurna. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Apa kamalat? Sifat kesempurnaan. Kita ada sifat kamalat? Tak ada. Tak imeh pun tak ada sifat sempurnaan. Siapa masanya jatuh juga kepada kehinaan, nyadonya buat juga dosa. Tak ada orang sempurna tu. Kita sudah pelik lah kita tengok. Oi, ustaz tak buat juga ustaz. Tok guru. Buat juga. Moga orang nama lagi orang. Kita dah pelik lah. Kalau nama orang agak nyadar lah. Salah silap dia tu. Tu dia. Kemudian tak berapa lama Allah Ta'ala memindahkan mani itu kepada alaqah. Yakni darah beku. Kemudian kepada mudghah, setokor daging. Kemudian dirupakan jadi orang lelaki atau perempuan yang elok dan yang huduh, bermacam-macam lah. Seperti yang termaklum. Dah. Kalau kita nak menghayati kejadian kita ni tuan-tuan, kita tengok dalam surah Al-Mu'min. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. Ayo baca ayat ni. Sahabat-sahabat menghayati apa ni baca. Sehingga timbul rasa kagum ni sahabat. Bila dengar ayat ni baca, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala jadikan manusia, cipta manusia. Tak daripada berapa. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Daripada tanah. Allah Ta'ala cipta kita daripada tanah bercampur. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah SWT jadikan kita ni asal daripada tanah ni, asal mula-mula ni. Daripada tanah tu ada tu Hawa, daripada keduanya jadi berkembang biak keturunan manusia, daripada terhasil pula daripada pencantumnya benih. Thumma ja'alnahu nutfah dipanggil nutfah, air mani yang terletak kukuh di tempat dia. Mana tempat dia? Fi qararin makin, pada tempat yang kukuh. Mana tempat kukuh? Rahim. Panggil rahim. Tempat mula-mula manusia ni Allah Ta'ala letak mana? Letak situ rahim. Rahim seorang ibu. Kan panggil rahim. Apa rahim? Tempat kasih sayang. Rahim tu maksud dia kasih sayang. Tu letak situ. Kata rahim ni hanya ada pada orang tino. Tak ada orang jantan. Kalau ada pada orang jantan, boleh gila kita. Tahun ni awak dengan dia dah. Tahun depan abang pula. Boleh tak kita? Kalau boleh kata nonton kita semacam lah mengandung tu. Mujur kita jatuh tak mengandung, kata hewan jatuh mengandung adalah. Mana tak imeh tak mari untuk imeh 9 bulan tak arak tak imeh. Begini buat buruk tak imeh. Tak arak dah tak imeh berjalan tak 9 bulan. Kata tu kita kena puasa ke-11 dengan kata ni. Apa?
susah ngandung ni. Tak daripada mula-mula tu susah dengan logak, dengan loyo, dengan pening, dengan mabuk, dengan pitai. Wah, duduk dalam perut. Oh, daripada air hasad. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. Kemudian kami jadikan nutfah tu kepada darah hukum. Daripada darah hukum kepada mudghah, sekokor daging. Dia daging ni Allah Taala kata kami balik pula tulai-belulai. Ni tubik habis tulai-belulai urat sarah. Darah lendir Tuhan hipung belaka atas subatai tubuh manusia. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan manusia dia betul lain. Mana betul lain? Asal pada air mani, air. Tapi tengok boleh jadi kepala, tubik telinga, tubik hidung, hidung ada 2 rubah, tubik mulut, ada lidah duk dalam. Allahu akbar. Kulit, daging, urat, sarah, tulang. Tak ada kepala, bak bawah, tubik tangan, tubik jari, tubik pokok, tubik betih, struktur yang pada asal dia Allah Ta'ala cipta daripada apa? Pada air mani. Entah bila Nabi baca ayat ni, maka keluar daripada mulut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha berkat Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia tu yang sebaik-baik cipta. Maknanya kagum, telajuk, dengar gapo daripada cerita Nabi baca daripada ayat Allah. Lalu Nabi pun menengok eman daripada Sayyidina Umar. Mana Umar baca dah ayat, aku tak ada baca dulu kata. Dan ayat tu dah sebenarnya Allah Ta'ala nak sambung daripada gapo aku dah baca sana ni. Gapo dia? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu ada Nabi baca, Sayyidina Umar baca tu. Nabi kata kalau ada lagi Nabi lepas aku, siapa dah? Sayyidina Umar. Kalau ada lagi Nabi dah tak ada dah tu. Tu akhir. Ada bila kita mandai ciptaan kita nampak hebat. Hebat ke apa? Hebatnya ciptaan tu mari daripada penciptanya hebat. Siapa dia pencipta hebat? Allah. Kita kena bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Pakai lama mana aku tak berwarna weh. Dah. Ni hok hidup umur 60 70 tahun. Allahu akbar. Aduh kena tukar sepepak tu. Tulis kena tukar. Kalau pakai kereta, pakai motor, mentah-mentah berwarna, mentah-mentah bunuh, mentah-mentah jane. Dah, tukar spoket, tukar rata, tukar minyak hitam. Kita tak ada. Jaga molek kesihatan boleh pakai sampai mati. Orang hidup ada kadar 100 tahun lebih. Jatuh tu hidup pakai. Daripada dia beranak sampai dia umur 120 tahun. Jatuh tu. Tak berana. Allahu akbar. Ini hebatnya Allah Ta'ala yang mencipta manusia. Begitulah hal kita di dalam perut ibu ialah negeri yang pertama bagi kita. Negeri pertama bagi kita mana? Rahim ibu. Dan kemudian daripada itu Allah Ta'ala mengeluarkan kita bertempat yang sempit dan picik itu. Sempit hak picik. Mana kepada tempat yang luas ini, dalam kampung begini, jajah begini, negeri begini. Allah Ta'ala waktu mana tempat dia, Kapur Londa, Mungkin Londa, jajah Kota Baru, negeri Kelantan. Oh, tak. Mengikut kadar umur masih mengikut kadar umur. Ni umur 20, 30, 40. Ada kadar tu beranak mati lalu pada. Ada kadar siapa umur 1 tahun, ada kadar siapa umur 70 tahun baru mati. Tu tetap belaka dah. Dan rezeki-rezeki ni boleh semua mana. Inilah dikatakan tempat kita dan negeri kita yang keluar. Ini negeri dunia. Jaga-jaga, jangan bodoh. Kamu kata tu suruh ambil kitab. Oh no, stop. Wayak jangan bodoh. Kamu wayak tu yang punya kitab. Dia guna bahasa dia. Biar kita ni bersiga. Jangan bodoh. Negeri ini bukan tempat sudah ni dunia ni. Dan tempat tetap selama-lama. Bukan tempat kita nak duduk buat selama-lamanya. Dok.
Hanya tempat sementara jua bagi sebentar ya. Ada orang siapa umur ni puluh dia duduk atas dunia. Sayang umur 52 tahun pegawai Felda baru mati. Mari mati. Umur 52 tahun muda lagi terjatuh. Ya ada jangan dia isap rokok kuat sangat weh. Isap rokok kuat belajar isap rokok. Tak sabit dengan rokok, dak orang isap rokok kata sabit dengan rokok. Isap rokok mati buat tolong kata. Siapa masuk tu? Siapa masuk? 52 tahun mati dah. Tak kira siapa. Tuhan tetap dah. Orang-orang bodoh menyangka tempat ini ialah tempat sudah. Tu orang tak cerdik. Tadi dia nampak dunia tempat sudah sehingga dia habis masa untuk dia. Habis peluang, habis kesempatan dia cari untuk hipu dunia. Sama telah pula orang-orang berharta punya dan rumah kukuh-kukuh dan pangkat tinggi-tinggi. Walaupun banyak dia dengan hartanya, dengan rumah besar-besar, pakai hebat-hebat, tapi dengan tidak reti hukum-hukum agama Islam, mengaji dak. Orang ni lah malah rupa bodoh rupa ngaji tak ada, untuk ilmu tak ada, cari ilmu tak ada, kalau kerja cari pitih cari harta, suku sembah. Siapa masuk? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Siapa mati berbuti. Cubalah baca syair Melayu. Inilah rumah besar kampung luas ada, iaitu akhir tempat tinggal jua. Itu akhir tinggal jua akan dia. Tu dia. Rumah besar kampung luas ada ia. Mana dunia? Itu akhir tinggal juga akhir dia. Dia mati tinggal belakang. Rumah besar setara mana, duit banyak setara mana, tinggal belakang tu. Dia siapa masa? Masa apa dia? Masa mati. Habis. Tajuk seterusnya, pekerjaan yang sebenar-benar dikerjakan adalah negeri ini. Gapo dia kerja kita kena buat. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا بما علمتنا اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله والله